Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Baiklah, hari ini kita bicarakan tentang taksub vitamin dan juga makanan tambahan. Kita nak mengetahui apakah kesannya, Fiza. Dan saya tak sabar-sabar untuk nak nak kenalkan tamu-tamu kita hari ini. Silakan Liza. Istimewa. Saya berikan pada yang senior. Okey, kita ada di hujung sebelah sana. Siapa tak kenal dengan Anwar Zain. Anwar Zain Lasudi. Bersama dengan kita hari ini untuk membincangkan ataupun mungkin memberikan tips atau rahsia-rahsia kekal cergas dan juga orang kata sentiasa bertenaga. Ya. Khabar baik Anwar. Khabar baik sampai tak sempat nak jawab. Okey. Ya, kita bersama dengan Dr. Rushmini Marhis Ismail, seorang pakar perubatan estetik. Selamat datang doktor. Terima kasih. Apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Ismailiza Ismail, Isma, iaitu seorang penyanyi, seorang pelakon, selebriti lah kan. Selamat datang. Kekal cantik sekarang ya. Alhamdulillah. Okey. Tapi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita hari ini, Aziza, apa kata kita saksikan dulu ringkisan laporan yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Silakan. Lambakan makanan tambahan atau suplemen di pasaran bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Pelbagai jenama, bentuk dan perisa yang berbeza boleh didapati di pasaran. Kesibukan bekerja dan tiada masa untuk melakukan senaman dan ingin sentiasa tampil sihat seringkali menyebabkan seseorang individu itu mengambil langkah mudah dengan pengambilan makanan tambahan. Walaupun makanan tambahan ini membantu dalam mengekalkan stamina dan kesihatan tubuh badan, pengambilan yang tidak terkawal dan pemilihan makanan tambahan yang salah berkemungkinan mengundang implikasi negatif. Masa ni saya memang tak ada amalkan sebarang makanan tambahan atau suplemen lah. Sebabnya saya lebih mengutamakan kepada pengambilan barang-barang yang fresh ya. Seperti mengambil banyakkan minum air, masak, buah-buahan. Saya agak khawatir untuk mengambil makanan tambahan atau suplemen ni. Saya bimbang untuk masa akan datang saya akan mengalami efek-efek yang tak sepatutnya lah. Saya sebagai wanita, kita perlu makanan tambahan sebab untuk kesihatan dalaman, untuk kecergasan diri kita, sebab kita nak buat kerja-kerja harian kan, bekerja, jadi kita perlu ambil makanan-makanan tambahan. So far okey, alhamdulillah. Saya rasa jaranglah sebab dia menguatkan antibody tau. Jadi kita jarang dapat sakit, demam semua. Saya rasa perlu, tapi yang diiktiraf oleh kementerian lah. Contohnya macam vitamin C, itu perlulah. Tapi kalau macam kita nak ambil suntikan botox ke, untuk ambil yang lain tu, saya rasa not necessary lah. Untuk sekarang saya tak ada makanan, sebarang makanan tambahan lah. Ada setengah makanan tambahan tu memberi kesan yang negatif lah kepada badan kita. Itu dia Aziz. Rata-rata ramai daripada mereka di luar sana bersetuju bahawa keperluan makanan tambahan dan vitamin ini untuk tubuh badan. Tapi janganlah terlalu taksub. Kalau taksub memang apa pun boleh memudaratkan. Apa-apa perkara yang taksub itu akan menyebabkan kesan yang agak negatif. Baiklah, kita nak terus saja bertanya soalan kepada Dr. Rushmini terlebih dahulu. Mungkin bagaimana doktor melihat gaya hidup ataupun tabiat pengambilan vitamin itu sendiri dalam masyarakat sekarang ini dan sejauh mana kepentingannya sebenarnya? Dewasa ni saya tengok orang lebih conscious mengenai kesihatan masing-masing dan ramai yang memang mengamalkan suplemen dan benefit daripada dia. Sebenarnya kepentingan vitamin pada kita ni, kita dah tahu sejak tahun 1800 dahulu. Masa tu pelayaran, people travel melalui kapal kan. Bila travel kena bawa makanan. Jadi mengikut kisah dalam sejarah perubatan ya, satu kapal East India Company terkenal kan, terlupa bawa bekalan buah limau. Akibat terlupa bila belayar berbulan-bulan tak makan buah limau tu, mendapat penyakit kulit yang teruk, ya, sampai ada yang mati dalam kapal akibat kekurangan makanan. Masa perang dunia, when food sangat sikit, jadi makanan hanya terhad pada ubi kayu je kan, ataupun setengah negara makan sagu je kan. Mereka dapat macam-macam penyakit yang pelik-pelik kan. Jadi lama baru kita kaji balik, kita tahu sebenarnya makanan ni merupakan ubat kepada kita dan ada bahan dalam makanan ni yang sangat penting yang badan kita tak boleh nak proses sendiri. You kena ambil daripada makanan. Dan kekurangan barang-barang bahan-bahan ni pun boleh membawa kepada
kemudaratan dan boleh bawa kepada kemaut juga sebenarnya. Okay. Jadi memang kita pada zaman sekarang ni lebih juga memerlukan makanan tambahan sebegitu. Okey, jadi nak tanya kepada Anwar sendiri kan. Kalau kita lihat ramai rata-rata yang bersetuju bahawa Anwar Zain ni daripada dulu sampai sekarang sama je, kekal muda je. Kekal muda, awet muda kata orang. Kan. Jadi mungkin ramai juga antara mereka di luar sana nak tahu apakah sebenarnya rejim pemakanan-makanan tambahan yang diamalkan oleh Anwar sendiri. Saya mengambil vitamin C. Lepas tu saya mengambil B-complex bila saya perlukan. Bila saya rasa terlalu letih, saya akan ambil. Saya tidak akan ambil B-complex berlebihan kerana jika saya ambil B-complex berlebihan, selalunya saya akan put on weight. A little bit. Ambil apa tadi? B-complex. B-complex. Secara berlebihan. Secara berlebihan. Tapi untuk tulang tu kita elok amalkan calcium, magnesium dan juga fish oil. Bagi saya itu bagus untuk kulit, mata semua. Mungkin ramai juga para peminat di luar sana nak mengetahui umur Anwar yang sebenarnya. Tahun ni saya dah 43 tahun. 43 tahun. 15 Februari nanti. Ya, sama umur kita. Okey. Jadi itu Anwar Zain. Jadi mungkin kita tanya kepada Isma sendirilah kan. Sebagai wanita, kita mungkin lebih memerlukan banyak makanan tambahan ataupun vitamin. Adakah apa yang diamalkan oleh Isma sebenarnya? Okey, macam Isma sendiri, sama juga macam wanita di luar sana. Kira vitamin ni adalah makanan tambahan yang diperlukan, terutama bagi wanita yang berkerjaya, yang sibuk, tak ada masa untuk untuk menjaga, dan ini adalah salah satu cara untuk kita menjaga diri kita sendiri melalui makanan tambahan. Dan cuma kalau boleh kita jangan terlampau taksub. Contohnya kalau pil ini kita harus makan 2 biji sehari, konon nak lagi cantik, makan sampai 6 biji sehari. Itu dah mendatangkan itu yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendirilah. Ya, baiklah, kepada anda mungkin ada sebarang persoalan untuk ditanyakan kepada para tamu kita pada hari ini, bolehlah telefon talian bebas tol kami 1800886636. Baiklah, saya nak tanya juga kepada doktor, sebab kebanyakan daripada kita apabila kita mengambil makanan tambahan ataupun membeli vitamin ini, kebanyakan kita beli over the counter. Kita tak pernah merujuk kepada pakar, doktor dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak tahu ia ada kalanya boleh mendatangkan kesan yang memudaratkan kepada diri kita? Okay, bagi saya sebagai individu, kita bertanggungjawab ke atas kesihatan kita. Macam Anwar kata, bila makan B-complex berlebihan, dia put on weight. Jadi dia limit ya. Sebenarnya apa yang dibuat oleh Anwar tu betul. Sebab kita lebih tahu mengenai diri kita sebab genetik make up kita dengan orang lain tak sama. Dalam tubuh kita ni, kita mempunyai enzim dan hormon yang berbeza-beza antara individu, ikut family kita lah kan. Some people born with hormon metabolik yang tinggi. Some people born with hormon untuk kulit yang banyak. So dia tak ada masalah untuk jaga kulit dia kan. Orang kata basuh dengan sabun pun dah cukup okey. But some memerlukan banyak vitamin untuk stimulasi. Okey, sebenarnya vitamin ni bertindak sebagai signal. Signal kepada stem cell kita. Stem cell kita ada di mana-mana aja, ya, tapi at certain age dia akan tidur, sleep. Jadi dia memerlukan signal untuk dia wake up and cantik balik. Kalau kita tengok macam baby kan, stem cell yang banyak, jadi susu tu dah cukup sebagai signal dia. That's why kalau kita tengok formula di pasaran pun, kalau baby bawah 3 bulan, 6 bulan. Berbeza formula dia. Bila research dibuat, orang 40 tahun memerlukan susu yang lain. Gold ke kan? Yang 50 memerlukan vitamin lain. Jadi formula yang berbeza. Jadi sukar untuk kita determine standard formula untuk everybody sebab setiap orang memerlukan mengikut keperluan dia. Tetapi ada beberapa checklist lah yang saya syorkan lah. Jadi contohnya, adakah kita punya masalah tulang ke kan, family history kita. Jadi kita boleh dapatkan, boleh merujuk kat internet pun, kita boleh merujuk, membaca apakah vitamin-vitamin yang sesuai untuk kebaikan kulit kan. Kalau kita tahu kurang vitamin C, kulit macam mana kan. Itu apa yang diperlukan oleh seseorang. Jadi macam Anwar sendiri, sebenarnya dah berapa lama mengamalkan rejim makanan kesihatan seperti ini? Bertahun-tahun. Belas, 10? Dekat sejak remaja? Belas tahun. 12 tahun ya. Kerana dulu masa saya pernah bekerja sebagai seorang pramugara. Kerja itu tak tentu masa, ya, dan kerja keras, ya, long hours, overnight. So jadi saya rasa saya harus mengambil
suplemen ya untuk kesihatan, especially lah bila kita kerja tu saya selalu amalkan B complex penting bila kita penat bekerja, tapi sekarang saya kurangkan. Dan vitamin C, multivitamin tu penting, dan fish oil tu amat penting untuk seseorang ya. Itu bagi saya yang basic yang harus kita amalkan untuk menjaga kesihatan. So daripada situ bila kita rasa sihat, penampilan kita pun lebih kita rasa ceria. Itu penting. Itulah letaknya. Itu rahsianya sebenarnya. Maknanya. Okey, baiklah, kita nampaknya ada pemanggil di talian. Hello. Hello. Ya. Teruskan Puan Hana. Okey, saya Puan Hana daripada Taman Segar ya. Ya. Umur saya 49. Dah saya makan vitamin C, collagen dah 1 tahun. So dia pun nampak dia punya perbezaan. Dari dulu kulit saya gelap dan sekarang dah bukan putih lah, dah berkurangan gelap dia lah. So kawan-kawan pun cakap dah lain daripada yang dulu. So sekarang dah mau dia punya wrinkles semua tak ada. So dalam masa setahun saya makan, harus ke saya continue the vitamin C or just stop? For a while then continue. Okey, terima kasih. Itu saya soalannya. Wah, mesti cantik sekarang. Seri-seri. Cakap cantik. Okey, doktor, mungkin ramai juga tertanya-tanya. Jadi sampai bila saya perlu kita mengambil makanan tambahan ni? Macam Anwar, dia kata kalau tak cukup dia kurangkan. Tapi kalau untuk kecantikan ni, adakah kena terus sampai bila-bila? Okey, macam vitamin ni terbahagi kepada 2 jenis sebenarnya. Ada vitamin yang boleh dibuat oleh tubuh badan kita. Contohnya macam vitamin K, vitamin D. Dia boleh, badan kita boleh bina vitamin tu. Okey, tapi macam vitamin C and then vitamin B kompleks, sebab tu nama dia B kompleks, sebab dia sebenarnya terdiri daripada campuran 9 vitamin B yang lain-lain kan. 9. Wow. Jadi setengah daripada vitamin B kompleks ni dia boleh badan kita boleh bina bila dia dapat raw material yang betul. But setengahnya dia tak boleh. You kena ambil daripada makanan. Jadi kalau vitamin C tu memang kita manusia tidak ada mekanisme untuk membina vitamin C. Kalau kita tak makan vitamin C, mungkin dalam about 2 or 3 months storage dalam badan kita dah tak ada, kita akan dapat penyakit dan mungkin boleh bawa maut kan. Jadi sebab tu dia sangat-sangat penting. Jadi vitamin ni ibarat makanan ya. Ada orang perlu makan lebih, ada orang perlu makan benda lain lebih kan. Jadi perlu diambil, bagi saya teruskan berterusan. Maksudnya kalau vitamin C itu kita perlu juga ambil dalam bentuk pemakanan yang original, yang asli, maksudnya yang mentah. Kalau macam buah oren tak akan sama dengan pil vitamin C kan. Kualiti makanan, kalau kita tengok zaman moden ni, banyak yang racun serangga, banyak bila kita masak sikit pun dia dah hilangkan vitamin tu. And then jadi sebab itulah maknanya pil ni memberi kesan yang baik sebenarnya, macam contohnya macam fish oil macam Anwar kata tadi, fish oil. Okey, apa yang fish oil buat pada tubuh kita? Apabila kita ambil fish oil atau omega 3 dia membantu tubuh membina prostaglandin. Prostaglandin adalah hormon yang tahan sakit. Yang buat kita tahan sakit ataupun kalau kita demam contohnya, kita makan Panadol, immune system. Kita makan. Jangan jangan cerita semua. Kerana kita nak suruh mereka di luar sana tunggu dan nak tahu apa lagi tips yang selanjutnya daripada doktor dan juga Isma serta Anwar Zain. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama Wanita hari ini membicarakan tentang taksub vitamin dan juga makanan tambahan. Kita nak tahu apakah kesannya. Baiklah, kita nak tanyakan juga kepada Isma lah, selaku seorang wanita yang dah melalui beberapa fasa sebagai seorang ibu yang pernah hamil dan sebagainya kan. Jadi apa keperluan di situ? Mungkin Isma nak kongsikan bersama kita cara pemilihan vitamin-vitamin sesuai dengan Isma. Mungkin sebelum ni masih muda kan. So antibody tu masih kuat. So rasa macam tak perlu sangat makanan tambahan ni semua. Tetapi selepas berusia 28 tahun, Isma rasa cepat penat, kulit kusam, dan daripada situ melalui saranan daripada doktor, dia kata Isma perlu mengambil makanan tambahan untuk bagi badan kita sihat dan bertenaga. Dan daripada situ Isma mula mengambil pil-pil kesihatan untuk diri sendirilah. Contohnya. Sebab Anwar tadi dah beri contoh. Dia sama je. Isma ambil EPO, yang Evening Primrose Oil. Ya, memang selalu Isma ambil yang ini. Vitamin C, sebab Isma memang ada sinus. So bila Isma ambil vitamin C ni, dia
sinus tu dia semakin lama semakin kurang. So maknanya sebelum ni kalau Isma mengamalkan vitamin C lebih awal, mungkin perkara macam ni boleh kita elakkan lah. So benda tu semua berterusan sampai sekarang. Isma masih mengamalkan. Itu Isma. Dan kita ada seorang daripada penonton kita di luar sana yang sebenarnya telah mengamalkan pengambilan makanan tambahan dan vitamin ini sejak berusia 13 tahun lagi, Aziz. 13 tahun. Jadi apa kata? Kita saksikan laporan yang telah pun disediakan. Silakan. Kesibukan bekerja dan tiada masa untuk melakukan sebarang aktiviti senaman seringkali menjadi penyebab seseorang mengambil langkah mudah dengan pengambilan makanan tambahan atau suplemen bagi mengekalkan kesihatan mereka. Bagi Adila Kamaruzaman yang bekerja sebagai eksekutif pemasaran, mula mengamalkan pengambilan makanan tambahan ini sejak berusia 13 tahun lagi. Saya start ambil suplemen ni daripada umur 13 tahun. So rasa dalam 10 tahun lebih lah saya dah start ambil. Tapi last time saya tak ambil banyak lah. Kita start dengan vitamin C and also Evening Primrose. After a few years, baru saya try benda lain. Saya ambil lebih kurang 4 jenis suplemen. So pagi tu ambil pagi and malam lah. Pagi saya akan ambil 2 biji of different supplement, and then ada macam virgin coconut oil saya ambil juga. So malam pun benda sama juga saya ambil. Kesibukan kerja yang buatkan saya harus ambil suplemen untuk beri tenaga and maintainkan kesihatan saya, sebab sometimes saya habis kerja pun lambat, so memang we need supplement lah untuk top up all the energy semua. Selain daripada tu, exercise is a must lah. At least 3 kali seminggu yang untuk supaya badan kita sentiasa cergas lah bila buat kerja ni. Walaupun mengambil makanan tambahan yang banyak, Adila tidak pernah mengalami sebarang implikasi negatif kerana mempunyai amalannya yang tersendiri. Kesan negatif so far memang tak ada. Kesan positif ada. Because dulu saya senang penat tau. Senang penat, and then now after ambil suplemen, after a few years, saya boleh kerja sometimes sampai pukul 2-3 pagi. So kalau last time memang senang nak penat, senang mengantuk. Saya ambil banyakkan buah-buahan dengan sayur-sayuran. Buah, especially green apple. Yang tu pagi ambil, and then malam prune untuk detox segala toksin dalam badan lah, and continue dengan air suam. Walaupun mengambil makanan tambahan, senaman dan amalan gaya hidup sihat tidak boleh diketepikan. Sejak usia 13 tahun. Jadi kita sebenarnya nak tanya juga kepada doktor, tapi sebentar lagi. Sebenarnya seawal usia berapa kita perlu mengambil vitamin tambahan. Tapi sebelum itu kita nak bersama dengan seorang pemanggil di talian. Hello. Dah terputus. Jadi boleh kita teruskan soalan tu kepada doktor sendiri. Dan doktor, kadang-kadang kita ni tak tahu sebenarnya seawal umur berapakah kita perlu mengambil makanan tambahan ni. Okey, bagi saya di klinik saya, apa yang saya buat ialah saya individualize. Setiap makanan tambahan tu di-individualize kepada setiap orang yang datang. Okey, contohnya seorang remaja berusia 15 tahun. Masalah jerawat, jerawat yang banyak. Okey, vitamin yang saya akan showkan memang akan ada vitamin E dan vitamin C dan A. Maknanya memang ada makanan tambahan dekat situ. Dan kemungkinan juga hormon. Sebab apabila berlaku masalah kesihatan, bermakna ada yang tidak cukup, tak beres pada diri seseorang. Jadi kalau kita nak kata seawal usia berapa, I rasa is very hard, sebab dia adalah sangat-sangat individualis. Tetapi secara umum, tapi kita katakan secara umum, selepas berusia 30-an, fungsi hormon seseorang akan menurun dengan banyaknya. Maknanya kalau kita tengok orang main bola, kalau main sukan pun, bila umur dah 30 tu selalunya prestasi pun dah drop. Sebab apa? Maksudnya lagi bertambah usia kita perlukan lebih makanan. Sebabkan kita punya fungsi kelenjar-kelenjar hormon kita dah
drop. Okay. Jadi saya sebab tu. teringat doktor kecil-kecil dulu makcik-makcik saya dan mak suruh makan minyak ikan. Dia kata dia bagus untuk otak daripada umur 7 tahun, 6 tahun kan diberi ikan. Jadi adakah kanak-kanak juga sebenarnya memerlukan vitamin dan makanan tambahan? Ya, kanak-kanak memang sangat memerlukan vitamin dan makanan tambahan sebab sifat mereka perlukan perlu aktif dan diorang juga susah makan. Mesti masalah untuk memilih makan tu kan. Jadi pada masa itulah kita nak support brain development. Jadi kita sebenarnya perlu tahu secara individunya kita perlu tahu sebanyak mana kita perlukan, kita perlu peka, tapi mungkin doktor nak menceritakan sikit dari segi kesannya kalau kita terlebih mengambil dos contohnya kalau terlebih vitamin A atau lebih vitamin B, mungkin ada kesan-kesan yang boleh kita rasakan. Kesan-kesan kelebihan makanan tambahan ni saya tengok banyak on literature sahajalah dalam bahan bacaan ya. Jadi dalam praktis saya tak pernah jumpa orang terlebih vitamin. Jumpa lagi lah kan. Jadi vitamin C tak ada masalah sebab dia water soluble vitamin. Jadi dia dikeluarkan daripada tubuh kita melalui air kencing. Kalau lebih tubuh kita akan adjust banyak mana yang dia perlukan ya. Jadi laporan mengatakan bahawa ada kerosakan pada buah pinggang dan sebagainya kalau kita terlebih ambil vitamin. Actually tidak, tapi kalau macam vitamin yang fat soluble macam vitamin A, D, E dan K kan. Okey, memang kalau terlebih dos, tapi saya tak pernah jumpa lah kan setakat ni 20 tahun praktis tak pernah jumpa lah ke mana hospital pun. Okey. Maksudnya tidak ada kesahihannya. Tidak ada kesahihan lah tentang kesan yang negatif ya. Pil yang kita ambil tu, kita haruslah memastikan ianya diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Itu yang paling penting sebenarnya. Okey, jadi terima kasih untuk ucapkan kepada Isma, doktor dan Anwar. Kita sebenarnya akan bersama dengan Anwar Zain di penghujung siaran nanti. Jadi jangan ke mana-mana kalau nak dengarkan lagi suara daripada Anwar Zain.